lepas cesarean 3-4 hari tak keluar darah. Jadi kalau tak keluar darah, basically ni dia masih lagi suci. Dia tidak terikat dengan darah nifas, maka dia wajib solat. Maka wanita macam ni tetap mandi wajib. Namanya mandi wiladah. Ya. Mandi wiladah. Mandi wiladah macam mana? Tapi ustaz ada luka-luka kat perut ni Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan limpahan kurniaan yang Allah berikan kepada kita. Dengan izinnya kita sama-sama dapat melaksanakan ibadah, sama-sama kita dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita menjadi tetamu Allah di rumahnya, yang mana nikmat ini bukan nikmat kesihatan sahaja, tetapi nikmat hidayah Allah beri kepada kita. Nikmat kesihatan ini akan lebih bermakna kalau ada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hamba Allah yang saya kenal, dia ni maratoner. Dia ni runner. Dia bukan runner biasa-biasa, heavy runner punya. Kalau dia run masuk marathon tu, dia tak main 10 km, tak main 20 km, dia main 40 km punya. Istilah dipanggil tu full marathon. Saya kenal dia. Dalam seminggu tu 6 hari dia akan berlari, 1 hari dia akan rehat. 6 hari dia akan lari paling kurang 10 km. Saya tanya dia, Ramadan macam mana? Puasa. Lari ustaz? Lari. Sama juga, 6 hari seminggu? Yes, 6 hari seminggu. Bila malam? Tak malam. Ya, saya tak suka lari malam. Malam saya balik kerja, office, saya nak tidur. Saya lari pukul 4 pagi saya bangun. 10 km dia dapat lebih kurang dalam 1 jam lebih. Laju jugalah, pace dia 5, 6 macam tu lah. 6, 7 laju. 1 jam 10 minit macam tu, dapat 10 km. Sampai rumah pukul 5 lebih. Duduk-duduk sahur, pukul 6, subuh. Subuh solat, dah siap pergi kerja. Macam tu lah rutin. Hari-hari dia buat macam tu. Tapi, bila tanya dia lah, pergi masjid, macam mana? Dia kata, pergi, kadang-kadang pergilah Ustaz. Ya. Paling tak pun dia kata, seminggu sekali tak penting lah. Mesti pergi punya. Solat Jumaat. Sihat? Memang sihat. Kalau dia boleh lari straight 40 km non-stop, jantung dia kuat. Jantung dia kuat. Ya. Bayangkan tu, kita lari 1 km, jangan baru 10 meter. Dah berhenti. Kejap jalan, kejap lagi. Ya. Lagi 10 meter nak 1 km. Sikit lagi. Tak apa, balik lah. Tak tahan. Dia 40 km non-stop running. Ya. Tapi bukan laju lah. Pace yang. Tapi laju. Tapi ni orang kata hidayah. Tapi
hidayah ni penting lah. Badan sihat macam mana pun, lari 10 km, masjid tak sampai 500 meter, hanya kedudukan rumah dengan surau Jumaat dia tu 300 meter. Kenal orang dia, memang duduk setaman dan sebagainya. Jangan carilah ustaz tu taman mana. Siapa yang paling kuat lari dekat taman Ustaz Syed tu, janganlah cari, tak payahlah. Kita buat ibrah, kita bukan nak mengumpat orang. Kalau mengumpat orang kita sebut nama, betul tak? Tapi kita ambil ibrah di sebalik tu. Ya. Jadi ini hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sihat tubuh badan, ya. Ada pak cik tu saya tengok jalan slow ya, membongkok sikit jalan, tapi pergi masjid tak tinggal itu. Subhanallah. Beruntung je dia. Sangat beruntung. Ni yang lagi 10 km, tapi Allah tak bagi hidayah. Bukan hidayah kufur ya. Hidayah ibadah. Hidayah kekuatan dan istiqamah dalam ibadah. Dan satu peringatan untuk kita dan diri kita semua tuan-tuan, bila kita tengok ada orang tak pergi masjid, kita jangan fikir kita lebih mulia daripada dia. Kita jangan fikir kita lebih suci daripada dia. Kalau kita nampak kita ni ahli masjid, alhamdulillah. Kalau kita nampak ada individu somebody yang tak pergi masjid secara istiqamah, jarang-jarang badan tubuh sihat, kita kata berapa beruntungnya kita. Itu saja. Alhamdulillah, I am lucky. Saya bertuah kerana Allah bagi hidayah. Tapi jangan kata aku lebih baik. Dia ni sembahyang tak ke mana. Jangan. Ya, mungkin kita tak tahu kat dunia macam mana. Kita tak tahu di sebaliknya macam mana. Dekat akhirat kita tak tahu keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dia tak pergi masjid, mungkin ada benda-benda menyebabkan dia lebih tinggi daripada kita. Dari segi sudut pahala, ganjaran, kedudukan ibadah dan seumpamanya. At least kita bersyukur. Ya, bersyukur yang mana dapat datang, dapat berjemaah, dapat jumpa kawan-kawan, dapat tautkan hubungan ukhuwah sesama kita. Kalau nak harapkan kita tegur jiran kita, kita balik jiran tak balik lagi. Kita keluar jiran tak keluar lagi. Bila lagi kita nak temu? Kat surau ni lah tuan-tuan. Dapat jumpa jiran setaman, betul tak? Ini peluang sebenarnya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita sambung pengajian hadis sahih Muslim yang mana kita sudah bincangkan bagaimana apa yang bincangkan pada pengajian yang lalu tentang hadis-hadis yang dibicarakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tentang mandi junub. Kita dah habis dah bab wudu dan kita pun dah lama habis bab kitabul iman, alhamdulillah, dan kita sudah masuk bab taharah. Dan bab taharah kita pun dah habis bab wudu, perbincangan daripada hadis-hadis ringkasan sahih Muslim. Dan pada kali ini kita dah mula masuk beberapa hadis daripada sahih Muslim, iaitu kitabul ghusl, iaitu babul ghusli, iaitu bab mandi junub. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana banyak sekali hadis yang Nabi ceritakan. Antara syarat-syarat mestilah seseorang itu mandi junub apabila keluar air mani. Keluar air mani ni wajib mandi. Sama ada dia mimpi ke ataupun tidak mimpi ke. Tengah tengok TV kartun Mickey Mouse tiba-tiba keluar air mani, itu pun tetap dikira mandi junub. Nabi kata al-ma'u minal ma'. Dan begitu juga kalau kita bangun tidur, kita mimpi seksual dalam mimpi kita, kita tak tahu kan, keluar air mani, kita terbukti bahawa kain kita tu ada lekatan-lekatan air mani, maka wajib mandi. Itu jelas Nabi kata al-ma'u minal ma', iaitu wajib mandi apabila terbukti kalau air mani keluar. Selain itu tuan-tuan, disebut juga dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW sabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' wa massal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu." Nabi kata apabila seorang lelaki duduk ataupun berada di antara 4 tulang kerat wanita ataupun isterinya, dan kemaluan bertemu dengan kemaluan, maka wajib mandi. Maksudnya antara sebab yang wajib mandi bukan sahaja keluar air mani, tetapi berlakunya persetubuhan. Kemaluan lelaki masuk dalam kemaluan perempuan walaupun tak keluar air mani. Dalam riwayat lain disebutkan wa illam yunzil. Sekadar kalau dia masuk air mani tak keluar pun tetap dikira wajib mandi. Katakanlah dia bersubuh,
Ya, tiba-tiba tengah melakukan hubungan, tiba-tiba ada bunyi loceng orang datang pula. Pak mertua datang. Takkan nak biar kat luar kan? Tak jadi. Tak jadi berlakunya klimaks dalam hubungan seksual, maka tetap juga mandi. Dan ini semua tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala adalah petunjuk Nabi SAW. Kenapa air mani wajib kita keluar? Kalau kita kata, ya, antara perbahasan yang dibahaskan oleh para ulama, kenapa keluar air mani kena mandi. Sama jugalah kita kata kenapa terkentut keluar air mani, kenapa buang air kecil keluar air mani. Ini semua adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita imani. Walaupun dia tak boleh nak bahas dari segi sudut logik akal. Apa logiknya? Keluar air mani, mandi. Cuma adalah perbahasan yang mana ulama-ulama fiqah dia bahaskan antara hikmahnya kenapa kita mandi kalau keluar air mani. Sebab bila keluar air mani itu dia rasa malas, dia rasa penat kan, rasa letih bila keluar air mani itu. Maka bila mandi itu dia akan menyebabkan kesegaran badan ataupun membantu untuk kita segarkan badan kita. Itu antara hikmahnya, ya. Kalau lebih lain-lain tu kita tak tahu, wallahu alam, sebab itu ketentuan Allah. Sama jugalah, tapi tak keluar air mani. Tapi kalau dia masuk kemaluan suami isteri walaupun sekejap, walaupun tak sampai 1 saat, kejap saja, celup macam tu saja. Tapi kenapa mandi juga? Apa hikmahnya? Wallahu alam. Ini kita tak boleh nak jawab lah. Betul tak? Macam contoh kita kata terkentut, kenapa wuduk? Cuba bincangkan dari segi sudut logik akal, saintifik. Susahlah. Payah. Memang benda tak dapat kita nak jangkakan, terutama dalam bab ibadah ini. Kebanyakannya dia melibatkan amrun ta'abbudi ataupun urusan-urusan ta'abbud yang mana tak dapat dirungkai dari segi sudut logik akal, mantik dan seumpamanya. Kita terima saja. Ini juga disebutkan oleh para ulama sebagai hikmah ujian Allah ke atas orang-orang beriman. Apa saja yang datang daripada Allah, apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kita terima tanpa banyak soal. Tapi kalau kita nak bincangkan hikmahnya, tidak ada masalah, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada perkara-perkara yang lain disebutkan oleh para ulama. Antara sebab wajib mandi iaitu suci daripada haid dan nifas. Pertama tadi keluar air mani. Dengan apa cara sekalipun, sama ada keluar tu melalui persetubuhan ataupun melalui tak sengaja ataupun dengan sengaja. Contoh amalan onani, walaupun tak bagus, tapi kalau berlaku, kalau keluar air mani disebabkan onani itu, maka wajib mandi. Dan keempat tu sama juga kita mimpi, sengaja atau tidak, ataupun tak mimpi, tiba-tiba tengok rasa basah kain kita, terbukti memang daripada kita, maka itu adalah disebut sebagai wajib mandi. Dan selain itu suci daripada haid dan nifas, itu pun sama juga. Bila kita dah suci, wanita lah, bila dah suci, bila dia tekapkan dekat dalam kemaluan, di dalam lipatan kemaluan farajnya itu tidak didapati warna kemerahan, yang hanya tinggal warna keputihan, keputihan cairan, itu bermakna darah wanita tamat, habis, sama ada haid atau nifas. Kalau haid ini itu darah yang dinamakan sebagai darah sihat wanita. Kalau wanita keluar darah sebulan, 6 hari, 7 hari ataupun kurang daripada 15 hari, itu dinamakan darah sihat. Tapi kalau wanita 2-3 bulan tak keluar darah, semasa dia sihat, bukan mengandung, bukan lepas bersalin ketika menyusukan anak, maka something wrong. Wanita yang tak keluar darah haid ni biasanya wanita sedang mengandung ataupun wanita yang sedang menyusukan anak. Ini wanita kalau tak keluar darah pun dikira masih normal lagi. Adalah perbahasan saintifik kenapa wanita mengandung tak keluar darah. Kenapa wanita yang lepas bersalin tu keluar darah nifas lah. Lepas pantang tu darah haid pun tak keluar, menyusukan anak dan sebagainya. Ada sebab-sebab hujah saintifik yang dibahaskan oleh para ulama. Tapi kalau wanita yang tak mengandung, tak lepas habis pantang, tak keluar darah 3 bulan, 4 bulan, itu something wrong lah. Kena jumpa doktor. Doktor, kenapa darah saya tak keluar ni? Bukan tak keluar tu, oh sihat. Tidak. Yang keluar tu tak sihat. Tidak. Dan ada juga wanita yang keluar darah istihadah, iaitu keluar daripada tempoh yang sepatutnya. Maksudnya contoh, dia biasa keluar darah 7 hari. Tiba-tiba lebih daripada 7 hari. Dalam mazhab Syafi'i ada kaedah-kaedah tertentu bagaimana nak kira dia.
Selain daripada dipisahkan ataupun dibezakan melalui perbezaan warna, kuat kepada warna lemah, pada lemah kepada lebih lemah, itu dinamakan istihadah. Kalau contoh wanita tu darah haidnya merah kehitaman, ya, tiba-tiba dia berubah kepada warna merah pekat, bukan merah kehitaman. Merah kehitaman ni kalau tengok daripada jauh tu nampak hitam darah tu. Tapi kalau dekat nampaklah merah dia. Itu warna darah hitam. Tapi berubahnya sifat kehitaman kepada warna merah pekat, ya. Kalaulah dia itu first time keluar darah lebih daripada tempoh yang sepatutnya 15 hari, maka selepas lebih 15 hari itu, maka dikira pada warna dia. Kalau warna yang kuat itu dinamakan sebagai haid. Manakala yang warna merah tidak kehitaman, itu dinamakan istihadah. Tapi kalau wanita yang pertama kali darah keluar sampai 15 hari ataupun lebih, maka dikira sebagai, dan tidak dapat membezakan warna, maka 15 hari pertama itu dinamakan sebagai haid. Yang lebih itu dinamakan istihadah. Ini cerita panjang, kita tak nak cerita panjang pasal darah wanita. Darah wanita ni cerita panjang, dia ada hukum khusus dan ada pengajaran khusus. Dia ada satu pembelajaran yang kitab yang khusus lah, dibahaskan oleh para ulama. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu, wanita yang melahirkan anak, wiladah, namanya mandi wiladah. Mandi wiladah ni juga ada satu salah faham sebahagian masyarakat kita. Macam mana kita kata boleh salah faham, tuan-tuan? Pertama, apabila wanita melahirkan anak, dia wajib mandi. Walaupun darah nifas tak habis keluar lagi. Ini yang paling banyak sekali saya betulkan pemahaman. Dekat Facebook pun saya pernah tulis artikel ini dan saya quote daripada kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Dan begitu juga saya ambil daripada kitab Sabilul Muhtadin, ya. Kitab fiqh bahasa Jawi lama yang dikarang oleh Syekh Muhammad Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar Kalimantan, Nusantara Melayu. Dia tulis tentang salah faham. Bagaimana sebagai masyarakat dia fikir wanita yang sejurus melahirkan anak dia wajib mandi. Walaupun darah nifas tak putus lagi. Sebenarnya salah. Yang dimaksudkan mandi wiladah itu kalau wanita tu dia melahirkan anak tanpa disusuli dengan darah, walaupun setitik selepas dia melahirkan anak. Ya, contoh dia lahir kering. Jadi kalaulah selepas dia melahirkan anak itu tidak disusuli dengan darah walaupun sedikit, maka dia wajib mandi wiladah. Tapi ini jarang berlaku lah, tuan-tuan, sangat jarang berlaku. Tetapi boleh berlaku kalau wanita yang melalui proses kelahiran itu secara caesarean. Wanita yang lahir caesarean dia bedah. Maksudnya doktor nasihatkan, awak tak boleh delivery secara normal. Ada masalah kesihatan. Ya, contoh bayi itu dililit dengan apa pusat dan sebagainya. Maka kalau tarik-tarik nanti tercekik budak tu kan, membahayakan nyawa dia. Ya, ataupun songsang dan sebagainya, susah sikit dan sebagainya. Ya, maka doktor sarankan untuk caesarean. Biasanya tuan-tuan, wanita yang selepas dia caesarean tu darah tak keluar. Ada wanita yang darah keluar dan ada wanita yang darah tak keluar. Dan kategori ketiga, ada juga wanita yang selepas caesarean ambil masa 2-3 hari nak keluar darah nifas tu. Jadi wanita yang kalau selepas caesarean tu tak lama darah keluar, dia rasa tengok letak cotton nampak keluar, itu darah nifas. Sejurus bayi itu keluar walaupun daripada perut. Ini disebutkan dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, kalaulah bukan keluar daripada jalan yang normal. Disebutkan dalam kitab, contoh dibelah perutnya maka keluar bayi. Selepas itu keluar darah, istihadah, keluar darah selepas bayi itu dipotong perut ibunya dikeluarkan. Maka itu dinamakan darah nifas. Tak wajib solat, malah haram solat. Dan bahkan tak boleh berpuasa, haram kalau niat berpuasa. Ya. Tapi sama berlaku, benda ni saya tanya pada doktor pakar sikit puan lah. Jadi sebelum saya nak mengajar ni, saya tanyalah doktor pakar ONG ni tuan-tuan, supaya dapat maklumat kita boleh kongsikan. Dia kata, Ustaz, kalau yang caesarean ni ada beberapa jenis. Keluar saja tu, dia memang dah keluar darah dah. Ataupun sebelum bersalin tu memang dah keluar darah dah. Ya, lepas bersalin pun keluar dekat sama darah. Itu pun biasa ada. Ada yang memang lepas dia caesarean tu tak keluar darah langsung.
dan ada yang ambil 3-4 hari keluar darah. Baik, kita bahas satu-satu. Mana yang wajib mandi, tuan-tuan? Ya. Baik, yang caesarean, selepas caesarean tu ataupun sebelum caesarean keluar darah dan berterusan selepas dia bersalin, itu namanya darah nifas. Wanita tak wajib mandi. Dia tak wajib mandi selagi mana darah nifas tak hilang ataupun tak putus. Sama juga dengan wanita yang bersalin normal. Selepas dia melahirkan anak, kemudian keluar darah nifas. So, dia tak ada istilah mandi wiladah dekat sini. Dia wajib mandi bila? Apabila sudah kering darah nifas itu. Lepas kering darah nifas, sebab dia kena wajib mandi, sebab dia nak solat. Ketika mana dia lepas bersalin keluar darah nifas, tak wajib mandi wajib. Sebab apa? Sebab dia tidak terikat dengan kewajipan solat. Sebab dia diharamkan untuk solat, diharamkan untuk baca Al-Quran dengan niat Al-Quran, diharamkan untuk berpuasa, dan diharamkan juga untuk masuk ke dalam masjid. Baik, ini yang dibahaskan oleh para ulama. Tapi kalau dia nak mandi suka-suka, segarkan badan, tak apalah, tak ada masalah. Ya, yang dikata, ustaz kata tak boleh mandi. Alamak, mandi hilang kepala pun tak boleh juga. Bayangkan 40 hari, 60 hari puantang tak mandi. Oh, kesian ya. Baby pun tak tahan bau mak dia macam mana. Tu dia. Ya, jadi benda ni perbahasan berbeza, kita bincangkan dari segi sudut kewajipan mandi junub. Baik, kedua, bagaimana pula kalau wanita itu selepas caesarean darah tak keluar, tapi makan masa sehari dua baru keluar darah. Ini pun ada juga yang berlaku. Ya. Mungkin bila bahas tentang ni, mungkin ada yang bosan nak dengar lah. Bagi saya tak perlu bosan, tuan-tuan. Tuan-tuan ada isteri, ya. Isteri saya dah tak beranak lagi dah, ustaz. Ya, betul. Ya, kita ada cucu, kita ada jiran, betul. Jadi kadang-kadang ni kita kena faham lah tentang perkara tu, tuan-tuan. Ya, saya ni pun, ya, orang tanya saya, ustaz, darah saya macam ni dah terputus-putus. Kejap keluar. Tak ada pula saya kata, saya tak pernah haid puan. Tak pernah. Dia kata, nanti dah hati kata, bangang betul lah ustaz ni. Saya tanya ustaz sebab ustaz lah tahu tentang belajar fiqah kan. Memang betul lah. Ya, saya belajar dekat pesantren, belajar dekat Mesir, tuan-tuan, ngaji fiqah khusus darah wanita ni. Kita talaki dalam mazhab Syafi'i. Memang kita belajar. Syekh kami tu, ya, dah tua bangka dah. Cerita pasal darah wanita tu terror betul ya. Ya, terror sungguh. Macam contoh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ulama besar mazhab Syafi'i, dia karang kitab Rawdatul Talibin, dia karang kitab Minhajul Talibin, dia karang kitab Al-Majmu'. Berbelah-belah jilid, tuan-tuan. Imam Nawawi ni meninggal dunia ketika usia 45 tahun, muda. Dan dia tak berkahwin. Tak pernah kahwin. Dan dia memang tak berakhir tak berkahwin. Dunia dia sibuk dengan ilmu, mengarang kitab. Macam-macam kitab dikarang. Dan sampai sekarang ilmunya diguna pakai dan dimanfaatkan, dan betapa banyaknya ganjaran pahala jariah yang berjalan ke atas Imam Nawawi sampai sekarang, tuan-tuan. Ya. Tak pernah berkahwin, tuan-tuan. Ya, bertunang pun tak pernah. Berdating apa tah lagi. Tetapi bila cerita tentang darah wanita ni, terror sungguh. Kalah orang berkahwin. Ya, orang kahwin kalah. Maksudnya dia ada kajian dia, ya, bahkan dia boleh tarjihkan lagi mana yang lebih tepat kalau ada khilaf. Bila berbincang tentang hukum darah wanita ni, ya, begitu dahsyatlah. Jadi nampak Imam Nawawi ni, sebab dia tulis buku-buku ni, berapa ramai orang wanita-wanita dapat manfaat daripada ilmu dia. Tak ada ulama yang bahaskan bab darah wanita sedetail Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian disusuli oleh ulama-ulama selepasnya, menyambung balik lakaran untuk memperjelaskan lagi permasalahan fiqh supaya lebih jelas dan sebagainya. Ya. Jadi ini bukan masalah kita ni isteri tak bersalin lagi ke, ataupun dah memang merancang tak nak bersalin, nak cukuplah 4 orang, cukuplah 5 orang, ya. Ya, jadi cukuplah macam tu. Itu bukan masalah tu, tapi masalah ilmu untuk kita belajar dan kita boleh berbakti pada masyarakat. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sebut tentang tu, ya, isteri saya dia bukan ustazah. Dia lecturer bahagian architecture buat bangunan ni, tuan-tuan. Dia bukan ustazah. Ya, kawan-kawan dia tahu yang suami dia ustaz. Bila nak puasa saja, nak qada puasa, cerita bab darah, dia tanya saya, "Bang ni kawan tanya ni, tolong jawab darah wanita ni." Tanya lelaki pula. Dahlah beras kita beli, Syekh. Ya. Masalah darah kalau kita nak settle juga, saja gurau lah, tuan-tuan. Ya tak? Kita pun memerlukan dia. Walaupun beras kita beli, tak ada isteri kita pun payah juga, ya. Kalut laki dia jadinya. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, memang
kawan-kawan soalan, saya yang jawab tu Ustaz. Kita bantu. Sebab dengan ada ilmu ni kita memudahkan urusan orang dan kita memudahkan perjalanan dia. Ya, masa saya kat England tu ada wanita tu dia keluar darah sampai 2 bulan lebih. Ya, sebab rata-rata pelajar-pelajar yang buat PhD dekat sana, masa tu isteri saya dia buat PhD dekat UK, JPA hantar, yang mana rata-rata wanita yang sama belajar dekat sana dia akan ambil family planning, belajar nak tumpuan sebab suami ikut sekali. Ya, jadi suami itulah hubungan seksual ketika belajar tu memang jadi takut-takut kalau pregnant, maka rata-rata pensyarah-pensyarah yang sama PhD kat sana tu ambil master dia akan ambil implant. Implant tu ada yang macam-macam lah, makan pil pun ada yang malas nak makan pil, dia tanam, dia cocok kat sini. Ya, ataupun dia letak kat dalam vagina tu, dia letakkan, dia tanamkan supaya kalau berlaku berhubungan tidak akan mengandung lah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita family planning ni kita tak payah cerita lah, memang diharuskan oleh para ulama, tak ada masalah. Jadi bila ambil implant tu tuan-tuan, dia masalah darah, flow darah tu tak berhenti. Darah tak berhenti-henti. Ada kakak tu 2 bulan lebih darah tak berhenti. Dan bila 2 bulan lebih darah tak keluar tu, dia tak solat 2 bulan lebih tu, dia ingat tak payah solat. Sampai dah 2 bulan lebih tu dia tak tahan, macam mana nak selesai masalah ni. Dia pun rasa tak sedap, tak solat pula. Ada jumpa isteri saya kata, tolong tanya ustaz macam mana nak settle ni. Ustazah tak ada dalam komuniti Malaysia dekat Manchester tu. Kata tolong tanya ustaz macam mana nak selesaikan masalah ni. Kata okeylah macam ni lah, ajak kakak tu, ajak suami dia sekali. Kita ajak dia makan tengah hari ke. Lepas tu saya pun kat rumah tak ada papan putih, saya beli papan putih, bawa balik. Bapa nak lukis kan, nak kira macam mana depan dia. Dia tanya dia, okey, start bila darah tu? Start. Okey, berhenti. Habis bila? Okey, dalam ni agak-agak ada catat tak bila berhenti? Oh, tak pernah berhenti Ustaz. Okey, dan panjang-panjang ni ada tak warna? Boleh kira warna tak? Boleh beza warna? Oh, tak sempat lah Ustaz nak kira warna ni, payah betul. Okey lah. Ada jalan tulisan ni. Okey, pernah tak sebelum datang ke UK ni, sebelum ambil implant, pernah tak berlaku darah keluar lebih daripada 7 hari ke lebih 15 hari? Kata pernah, tapi tak adalah sampai 15 hari. Okey, fine. Okey, kira, pap, saya pun kira lah. Okey kak, yang ni head. Daripada tarikh ni sampai ni, itu namanya head. Daripada tarikh ni sampai tarikh ni, istihadah nama dia. Kemudian tarikh ni sampai tarikh ni, itu namanya head kedua. Ni pula istihadah kedua. Ni head ketiga pula, keempat kita kira. Okey kak, yang istihadah ni kena qada balik, tercengang mata dia. Ya, pasal apa berpuluh-puluh solat dia nak kena qada balik. Banyaknya ustaz. Kata kenapa tak tanya daripada awal? Kenapa duk biar sampai 2 bulan lebih, hampir 3 bulan baru nak tanya? Kena qada lah balik. Oh tak apalah ustaz, at least dapatlah tahu, kita dapat tahu, tenanglah sikit kan, macam mana kita nak kira dan sebagainya. Ya. Jadi bila kita cerita macam tu, kita bagi ilmu dekat dia. Lepas tu balik rumah tu, dia pun tanyalah, kata dia pun ajar anak-anak dia ajar orang-orang masalahnya, ustaz ajar macam ni. Lepas tu siap dikonfirm lagi, betul ke? Macam tu. Ini manfaat bagus untuk orang ya, menghadapi masalah dan sebagainya. Ini satu benda yang baiklah sebenarnya ya. Baik. Jadi kita berbalik tadi pada tentang wanita yang keluar darah lepas cesarean 3-4 hari tak keluar darah. Jadi kalau tak keluar darah, basically ni dia masih lagi suci. Dia tidak terikat dengan darah nifas, maka dia wajib solat. Maka wanita macam ni tetap mandi wajib. Namanya mandi wiladah. Ya. Mandi wiladah. Mandi wiladah macam mana? Tapi ustaz ada luka-luka kat perut ni Macam mana nak mandi? Kan kalau mandi junub ni mesti ratakan air pada seluruh badan. Jadi dalam mazhab Syafi'i, dia wajib mandi pada seluruh badan kecuali tempat yang luka tu. Tempat yang luka tu, balut tu tak payah nak dibasahkan. Tutup dengan plastik ke apa ke, mandi. Kalau wanita lapar bersalin ni mandi suam ke, jangan mandi sejuk kan. Kesian nanti badan dia dah bersalin tu, urat-urat dia apa semua, dia masuk angin nanti badan, susah pula nanti kan. Jadi mandi, tutup dengan plastik tu. Ya. Bila lepas habis yang berbalut ni macam mana? Berbalut ni tangan tu dibasahkan, disapu saja. Disapu sahaja dekat tempat yang berbalut itu. Ya, menurut mazhab Syafi'i, untuk menggantikan tempat yang berbalut ini dia kena tayamum. Dia kena tayamum. Iaitu cari debu tanah yang bersih, yang suci, tepuk, ya, niat tayamum. Sapu muka dan sapu tangan. Kedua tangan.
Tayamum ni bukan tayamum kat situ. Tayamum ni kita buat menggantikan tempat balutan yang cesarean tu. Jadi maka di situ dia sudah dikira melengkapkan mandi wiladah. Bila dah mandi wiladah, dia sembahyang macam biasa. Kalau larat berdiri, kalau tak larat, buat isyarat, duduk saja. Sebab, yalah, salin kan, nak berdiri pun tak boleh, solat berbaring boleh, solat duduk boleh, solat mengiring boleh, ikut kemampuan dia. Mana yang termampu. Ataupun duduk atas kursi. Atas kursi pun tak boleh juga. Sebab berlipat perut tu kan, tak mungkin. Baring lah sembahyang. Ya. Jadi lepas tu nak kena mandi, tak payah. Yang lain lepas tu bila dah mandi tu wuduk sajalah. Mudah saja ya. Sebab apa? Ada seorang sahabat Nabi SAW, kepala dia pecah. Kepala dia pecah kena pempak batu ketika musafir. Berdarah kepala dia. Ya. Jadi macam mana dia nak mandi wajib? Dia bangun, dia tidur. Bangun pagi dia mimpi junub. Keluar air mandi. Jadi dia tanya para sahabat macam mana dia nak kena mandi ni. Adakah yang luka ni pun wajib kena air? Maka ketika musafir tu Nabi SAW tak turut serta, tak ada bersama-sama dalam musafir tu. Mereka tak ada tempat nak rujuk. Maka para sahabat pun berijtihad. Mereka pun pandai-pandai. Mereka kata bahawa kau pun kena mandi juga. Yang luka tu pun kena basahkan air juga. Dalam musafir sejuk air dia. Dia pun mandi, kena kat luka tu, meninggal dunia. Dalam Sunan Abu Daud. Balik Madinah jumpa Nabi. Nabi marah. Merah muka Nabi. Marah. Nabi kata, ya, kenapa tak tanya? Kenapa pandai-pandai nak keluarkan hukum? Nabi kata, cukup. Ya, mandi anggota yang sihat. Manakala luka tu cukup disapukan air, iaitu balut luka tu. Tempat luka tu hanya disapukan dengan air. Kemudian tayamum, Nabi kata. Nampak? Jadi itu yang perlu dilakukan dan perlu diamalkan. Jadi kadang-kadang bila tengok macam tu tuan-tuan, wanita lepas dia bersalin ni, dia duduk kat ward. Dia tak boleh keluar. Kena rawatan rapi dengan doktor dan sebagainya. Dan ketika lepas cesarean tu darah tak keluar. Jadi dia nak solat juga atas katil tu. Dia tak boleh nak apa. Tapi pergi tandas boleh lah. Dia nak semayang, mandi. Tapi nak mandi, samalah tutup tempat yang luka tu, tak boleh kena air. Lepas tu cuba sapu saja, lalukan saja. Maksudnya tangan yang basah. Lalukan saja. Tapi nak tayamum tak ada debu. Sebab tak semua hospital dibenarkan bawa debu. Apatah lagi kalau hospital swasta. Hygiene kan, untuk menjaga kebersihan dan sebagainya. Yang macam mana tu? Nak pesan suami pun tak boleh. Nanti doktor nampak marah. Nurse nampak marah. So macam mana? Kalau ikut mazhab Maliki, dia tak payah tayamum. Cukup sapu saja. Sapu saja tempat yang balut itu sebagai ganti. Tak payah tayamum. Ini mudah sikit lah tuan-tuan. Walaupun mazhab Syafi'i berdasarkan hadis wajib ganti dengan tayamum, tapi isu ni kita tak nafikan, ada khilaf. Ya, terutama mereka-mereka yang berada di hospital, sakit, berbalut tangan. Ya, sesuailah kalau kita ajar mereka untuk talfiq kepada mazhab lain untuk memudahkan. Sebab apa? Saya pernah kursus dekat beberapa hospital, jemputan daripada KKM untuk bagi kursus kepada nurse-nurse atau doktor ni bagaimana nak ajar mereka kursus solat bagi orang sakit, bagaimana taharah untuk orang sakit. Kita pernah bagi juga. Ya, dia kata, Ustaz, kalau kita dok bagi pandangan yang susah sikit memang tak semayang. Kita bagi mazhab Maliki pun itu pun 60% tak semayang. Itu dia. Ya, kalau kita bagi pandangan kena tayamum ambil tanah, lagilah dia tak semayang. Payah dia nak kena sembahyang. Itu dia. Ya. Jadi kalau kita sebut, yalah kita bukan nak apa, kita bermazhab Syafi'i dan kita beramal dengan mazhab Syafi'i, dan ada tiba masanya kita memang bertalfiq pada mazhab lain atas sebab keperluan. Ya. Macam orang semayang kan, semayang di atas katil. Kebetulan memang katil tu tak menghadap kiblat. Dia nak solat menghadap kiblat tak boleh. Takkan dia nak suruh nurse tu duk alihkan katil. Payahlah kan. Jadi dia duduk awak dalam masa sebulan memang solat atas katil. Nak berdiri tak boleh, nak duduk tak boleh. Dia punya kencing berak pun nurse yang tolong buat kan. Jadi semayang. Ya, kalau ikut mazhab Syafi'i, solat yang tidak menghadap kiblat, yang tak cukup syarat kena qada balik. Kena qada balik. Ya, tapi kita nak galakkan supaya orang sembahyang. Tak apa sembahyang. Suruh dia sembahyang dulu. Bab qada tu lain cerita. Yang penting ketika sakit dia sembahyang. Wuduk macam biasa. Tak menghadap kiblat kena wuduk juga. Ya. Jadi tiba-tiba lepas habis dia sihat, dia pun nak balik rumah. Nak balik rumah, nurse pun kata, Encik,
Encik sebulan dalam hospital ni, solat pun selama sebulan tu pun tak menghadap kiblat. Ingatnya nanti balik qada balik sebulan tu ya. Apa jadi tuan-tuan? Sakit balik member tu masuk ward. Silap. Sakit kalau qada sebulan, Allahu Akbar, pak masuk balik ward, sambung balik medical punya insurans takaful tu. Takaful rugi betul aku lah macam ni. Ya. Nak kena claim ya. Kena orang dah bayar insurans kan, takaful kenalah. Claim pun tak habis lagi. Oh ya. Susah betul. Lain kali jangan cakap lah. Ya, tak apa. Kita ringankan tuan-tuan. Walaupun dalam mazhab Syafi'i, jumhur ulama kata qada, tapi ada mazhab yang kata tak qada. Lagi ni bagi mereka yang sakit lah. Tapi orang yang sengaja tinggalkan solat, jenis apa tak pernah malas solat. Ini orang kita tak boleh kata tak payah qada. Tak, dia kena wajib qada. Ini kita boleh bertalfik atas sebab untuk orang yang sakit untuk memudahkan mereka. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi lepas dah mandi tu dah solat 3-4 hari keluar darah pula. Ya. Maka terhenti kewajipan dia untuk solat, terhenti kewajipan dia untuk berpuasa, dia diharamkan solat. Tempoh biasanya wanita istihadah ni 40 hari lah. 40 hari, 45 hari, maksimum selama 60 hari. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita dah nak ke azan dah sebenarnya. Tapi tak apa, kita baca sedikit hadis Nabi SAW, yang mana kita masuk babu sifatil ghusli minal janabah. Ya, yang mana disebut oleh Imam Nawawi, hadis ini menyebutkan tentang sifat mandi. Bagaimana Nabi SAW mandi junub. Ada sifat-sifat yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Mandi junub ni ada sifatnya. Bagaimana Nabi SAW lakukan, dan kita nak tunjuk dan kita nak ikut. Dan sifat mandi junub ni ada disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan juga diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat Nabi SAW di kalangan isteri-isteri Nabi SAW. Dan begitu juga hadis yang masyhur tentang sifat mandi junub Nabi, iaitu riwayat daripada Maimunah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Sebab tak ada siapa yang boleh tahu bagaimana Nabi SAW mandi junub kecuali isteri-isteri Nabi SAW. Tiba-tiba aku nampak Nabi mandi junub, itu something wrong lah kan. Lain macam yang nampak. Ya. Tapi kalau Nabi Aisyah kata aku nampak Nabi mandi junub, okey, sebab memang ada hadis Nabi mandi dengan Rasulullah SAW. Nabi mandi dengan Sayyidah Aisyah, Nabi mandi dengan Sayyidah Maimunah. Maksudnya kemesraan yang ditunjukkan oleh isteri Nabi SAW. Ya, bagus. Ya, bagus. Ini cara untuk bermesra suami isteri. Walaupun dah lama kahwin, bagus. Ya, kalau yang tak pernah buat tu, balik, cuba ajak bini lah. Ya. Cuba. Ya. Jadi jenis suami pergi surau dengan ceramah ni, Nabi mandi dengan isteri Nabi. Isteri pula solat kat rumah, jaga anak ke, jaga cucu ke. Balik, ya, tiba-tiba suami kata, apa kata kita dah lama tak pernah buat, jom kita buat. Ya. Jadi isteri kata, gila ke bang? 40 tahun kahwin tak pernah buat, tiba-tiba gila ke apa buat? Itu jenis yang isteri lepas cakap lah. Haru je muka suami dia. Ya, tapi ada jenis juga isteri yang memang, okey lah bang, ikut je. Tapi dia rasa lain macam. Lain macam bini lelaki aku ni. Tak pernah ajak. Tiba-tiba dia ajak sekali mandi ni. Lain macam ni. Adakah ini tanda umur lelaki aku pendek? Masalah juga tu. Padahal bukan lelaki umur pendek. Tapi memang dia dengar ceramah malam tadi. Kan? Dia nak beramal lah. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala haddathatni khalati Maimunah qalat adnaitu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuslahu minal janabah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ibu saudaraku Maimunah berkata, satu hari aku membawa air mandian janabah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, Ibnu Abbas ni siapa? Sahabat Nabi. Dan dia ni anak saudara kepada Maimunah. Maimunah siapa? Isteri Nabi SAW. Maimunah ni mak saudara kepada Abdullah ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas ni makcik dia siapa? Maimunah. Ya. Yang mana, macam mana boleh dikatakan hubungan Ibnu Abbas dengan Maimunah ni isteri Nabi sebagai mak saudara dia? Maksudnya Ibnu Abbas ni sebagai saudara Nabi yang sangat rapat. Ibnu Abbas ni sepupu Nabi dan anak saudara kepada isteri Nabi SAW. Sepupu Nabi kenapa? Sebab bapa Ibnu Abbas ni Al-Abbas.
bapa saudara Nabi SAW. Al-Abbas ni ada isteri. Isteri Al-Abbas ada adik namanya Maimunah. Dan Maimunah tu mak saudara kepada Ibnu Abbas. Okey, boleh tangkap? Ke pening kepala. Boleh pusing-pusing sana tu. Lebih kurang, Maimunah ni mak saudara kepada sahabat Nabi Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas kita kecil lah, umur lebih kurang 12 tahun, 13 tahun. Baik, dia kata mak saudara aku berkata, satu hari aku membawa air untuk Nabi SAW mandi junub. Faghasala kaffaihi marrataini aw thalathan. Nabi SAW sebelum masuk, iaitu sebelum mandi junub, Nabi akan basuh tangannya 2 kali atau 3 kali. Sama jugalah macam kita berwuduk. Sebelum berwuduk, sebelum berkumur-kumur dan sebagainya, Nabi akan basuh tangan sebanyak 3 kali. Baik, summa adkhala yadahu fil ina, thumma afragha bihi ala farjih wa ghasala bishimalih, thumma daraba bishimalihi al-arda fadallakaha dalkan syadidan. Baik. Okey. Kita bagi laluan azan dahulu sebelum kita teruskan, insya-Allah.
Baik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, selepas Nabi basuh kedua-dua tangan, maka Nabi SAW mencedok tangan daripada bekas air itu, dan kemudian Nabi SAW membasuh kemaluannya dengan tangan kiri. Basuh kemaluan dulu. Kemudian Nabi SAW menepuk tangannya di atas tanah. Kenapa lepas Nabi basuh kemaluan tu Nabi ambil tangan, diusap tangan dekat tanah? Maksudnya zaman dulu Nabi ni, saya sebut kan, rumah Nabi, masjid dia tak ada simen macam ni, dia tanah. Kalau Nabi mandi pun atas tanah. So Nabi lepas cebok kemaluan dia depan belakang, maka Nabi SAW dia tepuk tangan supaya nak hilangkan bau-bau najis yang melekat dekat tangan dia. Itu dia. Jadi disunatkan selepas kita mandi, kalau kita bercebok lah, sama ada buang kecil buang besar, terutama buang yang besar, kan ada kesan-kesan najis yang melekat pada tangan, betul tak? So disunatkan hilang. Ya, kalau zaman sekarang ni macam mana, kita pakai sabun lah, sabun yang memang tekan macam tu, ataupun sabun apa-apalah. Kalau ada klorok, pakai klorok pun boleh juga kalau nak pakai. Ya, sekarang ni saya tengok dekat tu ada yang letak macam tu, dia keluar automatik. Canggih lah. Dia macam ada sensor. Canggih betul. Ya, jadi memang senang, mudah lah. Ya, tapi jangan pula kita kata, Nabi menghilangkan bau najis pakai tanah. Balik rumah, dia ambil tanah depan rumah, dia masuk buat tandas. Pasal apa? Sunnah hilangkan bau najis pakai tanah. Zaman Nabi itulah yang disebut sebagai cara teknologi tertinggi. Tapi zaman sekarang tak perlu pakai tanah. Kita gunakan cara yang lain. Baik. Maka Nabi menepuk tangan dekat bumi, dalaka hadalkan syadid. Nabi gosok. Gosok pasal apa? Untuk hilangkan bau yang tak enak yang melekat pada tangan. Lepas tu dalam riwayat, Nabi membasuh tangan, bersihkan tangan kirinya daripada tanah yang melekat pada tangan. Thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salah. Kemudian Nabi SAW sebelum mandi junub, Nabi berwuduk sebiji macam nak solat. Berwuduk dahulu. Ya, tapi adakah wuduk itu mengangkat hadas? Tidak. Tetapi kata Imam Syafi'i, kenapa Nabi berwuduk? Sebab sebelum Nabi meratakan air pada seluruh badan, Nabi akan memberi keutamaan pada anggota wuduk dahulu. Jadi bila mandi nak siram air pada badan, Nabi hanya siram pada badan-badan yang berbaki, yang belum kena air. So Nabi berwuduk macam biasa. Dan adakah wuduk itu kita disunatkan berniat? Ya, kita disunatkan berniat. Kalau dalam kitab Matla'ul Badrain disebut nawaitu wudu'a sunnatal ghusli ataupun sunnatal ghuslil janabah. Sahaja aku berwuduk sebagai sunat mandi junub. Dia bukan wuduk yang mengangkat hadas, tidak. Dia sunat saja mengikuti perbuatan Nabi SAW, mengikut pandangan Imam Syafi'i. Kenapa Nabi berwuduk sebelum mandi junub sedangkan ia tidak mengangkat hadas kecil? Ya, sebab untuk memberi keutamaan dan kemuliaan kepada ataupun ke atas anggota-anggota wuduk sahaja. Cuma diniatkan sahaja aku berwuduk sebagai sunat mandi junub. Bukan yang macam biasa kita buat, sahaja aku berwuduk untuk mengangkat hadas ataupun sahaja aku mengangkat hadas kecil. Yang wuduk biasa kita buat tu memang hakikatnya mengangkat hadas kecil. Tapi wuduk ini tidak mengangkat hadas kecil, tetapi dia menjadi sebahagian daripada mandi junub. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Thumma afragha ala ra'sihi thalatha hafanatin mil'a kaffih. Selepas Nabi membasuh seluruh anggota wuduk, Nabi pun ambil air. Nabi cedok kedua-dua tangan, Nabi pun siram dekat kepala dia. Dan Nabi disebutkan air sepenuh 2 tapak tangan. Nabi meletakkan air itu dekat atas kepala Nabi, dan dalam riwayat Nabi gosok-gosok ya sehingga Sayyidah Aisyah mengatakan air tu diyakini oleh Nabi sampai ke kulit. Ini dalil menunjukkan bahawa mandi junub wajib meratakan air pada seluruh badan. Hatta di sebalik liang-liang rambut sekalipun. Di sebalik-sebalik janggut sekalipun. Di sebalik bulu mata pun. Kena pastikan gosok sikit. Ya. Tapi jangan kata was-was sangat gosok sampai terjabut bulu mata tu. Ya, sekadar gosok, kalau mandi gosok sikit. Kalau berwuduk, dia cukup hanya kita sapu surface saja. Tebal macam mana sekalipun, surface cukup. Ya, kalau janggut tebal, cukup luaran saja. Tak perlu nak gosok sampai dalam. Kalau wuduk. Kalau mandi junub, Nabi ambil air, Nabi siram kat sini, Nabi gosok.
Ya, kalau dikiaskan begitu juga, janggut pun macam tu juga. Sampai diyakini di sebalik timbunan-timbunan bulu-bulu ataupun rambut itu terkena air. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i dia kata wajib meratakan air seluruh badan berdasarkan hadis Nabi SAW. Ya, di sebalik celah-celah lipatan tubuh badan kita, lipatan kulit dan sebagai sendi-sendi dan seumpamanya, pastikan kena air. Ya, kecuali organ dalaman itu tak wajib. Tak payah kita nak curah mata dalam air, tak payah. Tak payah masukkan air dalam telinga. Begitu juga tak wajib kalau kita nak sedut air dalam hidung, sunat. Ya, kumur-kumur pun sunat, tetapi itu digalakkan. Baik. Thumma ghasala sa'ira jasadih. Ya, kemudian selepas Nabi berwudu macam biasa, Nabi siram atas kepala, ya, sampai diyakini air dah kena. Kemudian Nabi menyiram seluruh badan Nabi SAW yang berbaki. Dalam riwayat, Nabi siram di bahagian kanan. Bahagian sebelah kanan. Lepas tu baru sebelah kiri. Yang sebut dalam hadis. Baik. Kemudian, thumma tanaha an maqamihi dhalik. Selepas Nabi habis meratakan air seluruh badan, Nabi pun beralih tempat. Sebab tempat tu basah, dicari tempat yang baru. Tempat yang kering. Thumma ghasala rijlaihi. Kemudian Nabi membasuh kaki sekali lagi. Ya, sebab kaki yang ketika mandi itu mungkin melekat dengan pasir, ya, tanah ataupun lumpur. Ya, sebab zaman Nabi mana ada simen, tanah belaka. Ya, kalau bila air itu disentuh tanah, maka air itu jadi lecak. Mungkin lecak-lecak melekat pada selipar dan kaki Nabi. Nabi pun anjak pada tempat lain. Nabi pun siram di atas kaki Nabi sebagai tindakan terakhir. Baik, kemudian thumma ataituhu bil mindil faraddahu. Kemudian aku memberikan kepada Nabi kain pengelap untuk Nabi mengeringkan badan Nabi. Faraddahu, Nabi tolak. Nabi tidak mau lap. Ya. Baik, di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama mazhab Syafi'i dia kata hadis ni menunjukkan disunatkan lepas kita mandi junub tak lap. Sama juga dengan berwuduk. Disunatkan lepas berwuduk kita tak lap dengan towel, kita biar dia kering sendiri. Mandi junub pun sama juga di sisi ulama Syafi'iyah, disunatkan dia kering sendiri. Sebab apa Nabi buat? Nabi buat sebab apa? Sayyidah Maimunah nak bagi tuala dekat Nabi, Nabi tolak. Nabi biarkan dia kering sendiri. Disunatkan. Kenapa tuan-tuan? Ada 3 sebab ulama sebut. Ada berbeza pandangan. Pertama, sebab berdasarkan umum hadis Nabi SAW, Nabi sebut setiap kali berwuduk, setiap titisan wuduk yang gugur pada anggota badan itu, dia akan menggugurkan dosa. Maka dikiaskan dengan mandi junub. Mandi junub pun sama juga. Setiap titisan air yang mengalir daripada tubuh badan kita, dia menggugurkan dosa. Kalau seorang itu tak ada dosa, diangkat darajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemungkinan Nabi tak nak lap sebab Nabi nak biarkan supaya titisan-titisan itu mendatangkan fadilat yang besar. Selagi mana tak kering, selagi mana dia menitis, selagi itulah dosa diampunkan kalau kita ni berdosa. Macam kita lah banyak dosa. Macam Nabi tak ada dosa, darajat ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, kata ulama, sebab air itu dibiarkan kering, sebagian mengatakan bahawa kemungkinan dia dikiaskan dengan darah orang syahid. Darah orang syahid ni kan darah dia akan menjadi saksi dekat akhirat. Dia ni melakukan peperangan, jihad fi sabilillah. Maka air wuduk itu bila dia kering sendiri, maka air itu yang kering sendiri itulah akan menjadi saksi dekat akhirat kita berwuduk kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya. Dan ketiga, kata Imam Ibn Hajar, kemungkinan Nabi tolak sebab mungkin Nabi cuaca panas, Nabi nak segar, sejuk badan dan sebagainya. Ya, bagi saya tiga-tiga betul. Tiga-tiga ada justifikasinya. Ya, fadilat pun ya, mungkin keselesaan pun boleh. Maka ya, kalau wuduk tak ada masalah lah tuan-tuan, tapi mandi junub ni, nak kalau kita mandi junub time tu azan kat surau Siddiq. Terpayah tu. Kita tengah mandi junub, alamak dah azan, macam mana nak kering sendiri ni? Sarung dah jubah. Dia sarung jubah, pak basah kuyup jubah sampai kat surau. Rumah pun dekat sini ya. Ya, kebetulan semalam ustaz pun ceramah pasal ni tuan-tuan. Member tengok, Ji basah jubah Ji. Tak sempat lap nampak. Kan? Kali macam tu. Ya, mandi junub Ji. Kan? Kantoi tu. Ya, dia tengok keadaan lah tuan-tuan, tengok keadaan. Kalau sempat, kalau kita nak kering sendiri, mandi awal lah 15 minit sebelum azan ke, setengah jam dulu ke. Jadi duduk bawah kipas ke, dia kering sendiri. Ya. Lepas tu dah kering tu, jadi bolehlah pakai jubah dan sebagainya. Itu fleksibel lah. Dia bukan kita kata
haram, tidak, digalakkan supaya dia kering sendiri. Tapi kalau kita nak lap, tak ada masalah, no problem. Ya, ya itu flexibility ataupun. Tapi kalau wuduk, kalau boleh janganlah wuduk. Kalau mandi mungkin susah. Tapi kalau wuduk tu, kalau boleh biarkan. Lepas wuduk tu kita seng-seng tangan, kita lepaskan tangan, pergi jalan dengan wuduk-wuduk masih lagi melekat kat tubuh kita biar dia titis dan dikering sendiri. InsyaAllah semoga dengan mudah-mudahan selagi mana titisan tu ada, dia akan menggugurkan dosa dan menaikkan martabat di sisi Allah. Dan begitu juga insya-Allah bakal menjadi saksi dekat akhirat kelak bahawa kita ni berwuduk untuk beribadah pada Allah, mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat rahmah dan maghfirah. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza man illa ghafarta wa la hamman illa farajtah. ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.